Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rahmatnya kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sama-sama mengikuti pengajian bulanan kita ataupun mingguan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah kepada kita atas jalan kebenaran, insya-Allah. Jadi malam ni ada sedikit tahlil lah. Lepas Isyak kita buat tahlil dan juga baca Yasin lah. Dan sedikit hajat daripada Cikgu Syikin atas hajatnya untuk operate ke apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi memudahkan urusannya dan dipermudahkan segala perkara dan insya-Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang dialaminya, insya-Allah. Baik, malam ini kita akan membicarakan satu tajuk berkenaan dengan ma jaa fi da'watil mazlum. Apa yang dibawa datang tentang doa orang yang kena zalim, orang yang kena zalim. Baik. Bab yang telah datang ia pada menyatakan doa orang yang kena zalim, yakni kena aniaya. Tahwilah kiranya saudaraku, orang yang kena aniaya itu ialah orang yang kena ambil haknya dengan jalan yang tiada sebenar. Seperti orang yang memberikan wangnya pada menyatakan minta simpankan, maka apabila telah dapat wang itu padamu, maka kamu habiskan serta tiada kamu mengaku apa yang ada hak padanya. Baik, cerita berkenaan dengan zalim ni, cerita banyaklah, zalim ni banyaklah yang kita duduk tengok-tengok dan disebut-sebut di dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala amat membenci orang yang zalim. Dan orang yang zalim ini Allah Ta'ala akan laknat mereka itu dengan sebab perbuatan zalim. Zalim bermaksud meletakkan suatu bukan tempat dia. Zalim lah. Itu nama zalim. Orang yang bukan ahlinya kita bagi dia buat kerja. Zalim nama dia. Tak kira lah apa benda pun. Seperti dia bagi dia contoh di sini. Kita bagi kepada orang tu duit supaya disimpan duit tadi, tapi dia guna untuk beli barang, dia guna untuk melabur, maka duit tadi habis lah. Bila nak pergi minta balik, dia kata tak ada, duit tu dah habis dah, duit itu telah diguna untuk tujuan diri dia, maka itu zalim lah nama dia. Zalim. Tak boleh kita zalim kepada sesiapa pun. Maka ingatlah da'watal mazlum fa innahu laisa lahu hijab. Beringatlah dengan doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Orang yang kena zalim, dia doa, ya Allah tolonglah aku, tunjuklah kepadaku, tolong tunjuklah kepadaku jalan kebenaran, dan juga tolong kamu adililah kezaliman yang telah dilakukan terhadapku.
Tak lama kena kau tu. Zalim. Dia buat zalim kat orang. Kitanya Muaz bin Jabal nak pergi ke Yaman. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal ini sebagai wakil daripada Nabi SAW. Dia kata, wahai Muaz, kalau kamu nak pergi ke Yaman untuk menyebarkan Islam di sana, beringatlah dengan kezaliman. Jangan kamu menzalimi sesiapa. Jangan zalim. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, jangan menzalimi siapa. Jangan ambil hak sesiapa. Jangan ambil. Hak orang jangan ambil hak orang. Tak kira lah. Apa benda sekali pun, pisang pun tak boleh ambil hak orang. Rian pun tak boleh ambil hak orang. Zalim nama dia. Bukan setakat curi saja, menzalimi orang lain ataupun mengambil hak orang lain. Itu zalim namanya. Lihat. Ingat tu dengan zalim ni. Kita banyak benda zalim ni. Banyak berlaku pada diri kita. Tak menyampaikan hak orang. Zalim juga. Hak orang. Umpamanya orang nak bagi ke dia, kita rampas. Hak dia, kita ambil ke kita. Dan banyak lagi lah. Orang, kita ambil. Ataupun kita tindas orang. Ataupun kita curi hak orang. Lagi. Ataupun kita rasuah. Tak kira lah. Rasuah apa benda. Dan banyak lagi lah. Zalim-zalim ni lah. Dan juga zalim kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala seperti haiwan. Jangan zalim kepada haiwan. Haiwan tu kita jaga betul-betul lah. Jangan duk bagi dia. Dia anyaya ada kan cerita perempuan daripada Bani Israel yang dimasukkan ke dalam neraka oleh sebab dia mengurung seekor kucing dan tidak diberi makan dan minum kucing tadi hingga mati kucing tu. Maka perempuan tadi dengan sebab zalimnya kepada kucing tadi dihumban ke dalam neraka. Zalim. Itu masuk zalim. Kita tak beri hak sesuatu pada yang berhak menerimanya. Apalagi yang disebutkan di sini. Makanan tiada kamu pedulikan. Kena tahu hal makanan. Makanan orang. Tak kira lah makanan siapa yang kita nak bagi tu. Kalau kita tak peduli makanan dia, maka itu zalim namanya. Disuruh juga akan dia bekerja dalam sakitnya dan lapar. Kita ada bekerja, tapi kita paksa dia. Walaupun dia sedang sakit. Suruh juga dia kerja. Aku suruh kerja kan. Mau paksa dah. Maka itu zalim namanya. Tanpa dipedulikan masalahnya. Maka engkau itu orang aniaya dan khadam itu kena aniaya. Banyaklah misalnya. Orang gaji contohnya lah. Kita pakai orang gaji lah. Contoh lah. Mudah kita ambil contoh. Orang gaji lah rumah kita kan. Kita ni orang kaya. Ada orang gaji rumah kita. Bagi duit cipuk ya kat dia. Bagi RM200 ya kat dia. Patutnya 800. 1000 dah bagi patutnya. Dia bagi 200 ya. Kerja banyak. Kerja siang malam. Kerja. Cuci pinggan mangkuk. Cuci lantai. Kemas rumah. Potong rumput semua atas dia lah kau. Maka orang ni zalim namanya. Membebankan orang yang tanpa hak dia buat macam tu. Zalimi orang. Ambil hak orang. Ambil tenaga dia. Tindas dia. Dan sebagainya. Hati-hati orang yang menjadikan orang sebagai khadamnya. Kena jagalah pakaian dia. Minuman dia. Makanan dia. Tempat tinggal dia. Tempat tidur dia. Keluarga dia kena tahu semua. Kalau nak pakai orang kalau kita tak mau pakai orang, kita sendiri ya kerja. Dalam rumah kita sendiri dah buat. Baru elok. Nak pakai orang gaji apa Baik tangan kita tu bagus.
Masaklah untuk suami. Kan, suami balik rumah penat ke apa ke, kita masak untuk suami kita. Penat tara mana pun, hak kita sebagai perempuan kena melayani suaminya. Hak suami adalah menjaga nafkah atas isteri dan keluarga dia. Ingat tu, semua tu dikira zalim, dan orang yang kena zalim, dia angkat tangan doa supaya Tuhan tunjuk. Kena orang tu. Lambat laun kena orang tu. Itu. Jangan tindak orang, buatlah cara yang terbaik yang kita boleh buat baik. Kalau kita tak mampu, nak buat macam mana? Tak mampu nak buat baik, tak boleh nak apa. Habis dah usaha kita tak mampu nak buat apa dah. Serah pada Allah SWT. Aku bukannya zalim sangat tu. Wahai Tuhan, aku tak mampu dah. Aku nak larang pun aku tak larat nak larang lah. Macam anak kita. Anak kita kalau dia buat suatu benda yang tak elok, yang menanggung kita. Yang menanggung dosanya kita. Kita sebagai bapa kita yang menanggung anak, kita yang bertanggungjawab. Macam suami lah menanggung dosa isteri dan sebagainya. Anak-anak lagu tu juga. Anak-anak melakukan benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik, maka ibu bapaknya lah yang menanggung dosa tersebut. Maka jangan biarkan anak-anak kita menjadi orang yang tidak baik lah. Kena didik mereka. Didik lah. Kan kita ni manusia kan. Jangan biar lagu tu bagi makan, bagi minum saat lepas lagu tu. Tak, bukan lagu tu. Itu lembu nama dah. Lembu kan makan minum anak dia, makan minum. Lepas tu besar, lepas itu biar gitu. Jadi lembu. Jadi bapak lembu, ibu lembu. Kan lagu tu kita manusia. Kita kena tarbiyah. Nampak? Tarbiyah. Tak kira lah siapa pun kena tarbiyah. Supaya dia menjadi orang yang baik dan sempurna. Tak boleh kita biar lagu tu. Maka perbuatan yang itu depan sangat oleh syarak. Dipesan sangat oleh syarak. Kita jangan buat. Kerana orang yang kena niat itu tiada tertahannya dirinya kena sakit seperti itu. Apabila tiada tahannya daripada sakitnya itu, langsung minta doa pada Tuhan, minta balasan aniaya orang ke atasnya. Seumpama cerita Bilal bin Rabah kan. Bilal bin Rabah ni hamba sahaya lah. Bilal bin Rabah ni hamba sahaya. Duk menjadi hamba sahaya kepada seorang pembesar Quraisy. Apabila dia ni memeluk Islam, maka dizalimi. Bilal bin Rabah ni. Dengan apa? Dengan cara diletakkan batu besar atas tubuh dia, atas perut dia. Cuba kita orang letak batu besar atas tubuh kita. Tengah padang pasir yang panas. Itulah penganiayaan kepada Bilal bin Rabah. Itulah kezaliman namanya. Tak ada hak dia buat macam tu. Tapi dia orang kafir, dia buat zalim kepada orang Islam. Itulah yang berlakunya. Maka lambat laun Tuhan akan balas. Di mana balasan mereka? Di akhirat nanti akan dihumban ke dalam api neraka. Kalau tidak berlaku di dunia, berlaku juga akan dibalas di akhirat nanti. InsyaAllah. Begitu juga orang kafir. Orang kafir pun Tuhan terima juga doanya. Jangan kata kita tak apalah Cina. Cina ni tak apalah. Dia orang kafir. Orang kafir ni tak apa. Jangan kata lagu tu. Jangan curi barang dia. Dia minta, dia menangis keluar air mata dia. Tuhan dengar, Tuhan tengok. Walaupun dia orang kafir. Kalau dia doa sikit, Tuhan terima doa dia. Membalas kepada orang yang mencuri harta dia. Kita panggil orang Melayu ni, Cina tak apa. Cina dia semua tokoh. Dia bukan Islam. Tak apa kita curi barang dia. Siapa dia kata tak apa. Tak boleh. Duk ambil harta orang tu. Jangan duk ambil harta orang. Walaupun orang kafir yang kita duk curi tu. Nanti dia angkat tangan dia. Dia tak kira lah minta siapa pun. Tuhan dengar,
dia punya doa dan Tuhan akan memakbulkan doanya, lalu dibalas kepada orang yang mencuri tadi. Walaupun telur ayam 3 biji. Apatah lagi yang kita curi itu ialah harta orang Islam. Yang pertama orang Islam, yang kedua zalim kepada hartanya. Boleh lah? Dan yang paling dahsyat sekali zalimnya kita ini, semua kita ni lah. Bukan kita tak zalim, zalim juga. Dialah tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling zalim sekali nah. Paling zalim ialah tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh sembahyang, kita tak sembahyang. Tuhan suruh puasa, kita tak puasa. Tuhan suruh buat baik, kita tak buat baik. Tuhan suruh baca Quran, kita tak baca Quran. Tuhan suruh apa lagi? Tuhan suruh kita ni amal ma'ruf nahi munkar, kita tak buat. Kita semua lah. Bukan kata nak kata siapa-siapa ni. Kita semua. Itulah yang apabila tiada Tuhan, ia daripada sakitnya itu langsung minta minta balasan ia orang ke atasnya. Macam tadilah. Kalau kita nyanyi khadam ataupun orang gaji kita, jaga. Bila dia minta dengan Allah Ta'ala, akan mustajablah doanya. Itulah yang ditakuti amat-amat. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW ba'asa Mu'az ila al-Yaman faqala ittaqi da'watul mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Jangan kita berlaku zalim kepada sesiapa pun dan juga zalim kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Masalah orang zalim itu tiada Allah Taala mustajabkan doanya. Adapun orang zalim, Tuhan tak mustajab doanya. Dia buat apa pun Tuhan tak terima doanya. Itu orang zalim ni buatlah dari mana pun Tuhan tak terima doa dia. Sebab tu jangan buat zalim kat orang. Tuhan tak terima doa dia. Walaupun sekecil-kecil perkara lah. Kita buat zalim kepada pembantu rumah kita. Kita aniaya dia. Lepas tu kita semayang, kita minta doa. Tuhan tak mustajab doa kita. Pasal apa? Kita melakukan kezaliman kepada khadam kita ataupun orang gaji kita. Contohlah. Dan banyak lagi lah. Kita kena jaga tu. Jaga, jangan kita kena fikirlah muhasabah. Aku buat apa? Tak tahu Tuhan tak mustajab doa kita. Kita tengok benda apa yang kita zalim. Janganlah berlaku zalim. Berhentilah daripada melakukan kezaliman. Masalah orang zalim itu pasti minta halalkan apa-apa yang dizalimi kepada orang yang terkena zalim. Demikianlah disebut dalam hadisnya sebagai yang telah datang riwayatnya daripada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa ada di sisinya kezaliman bagi saudaranya daripada kehormatan ataupun daripada suatu maka, taklah minta halal. Siapa pernah buat zalim pada orang, minta halal terus. Minta halal terus. Aku ni buat zalim kadang tu. Banyak aku buat zalim, aku minta ampun lah. Aku minta maaf banyak-banyak lah. Tu. Kita minta halal. Pada siapa yang kita zalim, kita minta halal tu. Kalau makan minum, minta halal. Kalau salah terkata, tersilap kata ke, tersalah bahasa ke, minta dimaafkan. Baru Tuhan terima doa kita. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Lepas tu payah Tuhan nak terima doa kita ni pasal kita banyak melakukan perkara dosa. Maka dalam minta halal akan dia daripada Tuannya pada hari sebelum datang hari yang tiada dinar dan tiada dirham di dalamnya. Jika ada baginya amal yang soleh, nescaya diambilkan daripadanya dengan qada zalim. Maka kalau kita zalim ke orang, atas dunia ni contoh katalah tak ada lagi pembalasan, Tuhan tak balas lagi, di akhirat nanti ini akan berlaku. Kita pergi haji,
kita pergi umrah, kita buat baik, kita sembahyang, kita puasa. Oh, kita buat apa lagi? Sedekah, sembahyang sunat, tolong orang. Semua benda baik yang kita buat. Tapi kita pernah menzalimi orang lain. Maka di akhirat nanti, tak berlaku sekarang ni, Tuhan tak balas lagi. Di akhirat nanti, orang yang kita buat zalim tu akan mari cari kita. Kamu pernah zalimi aku dulu. Ingat dulu. Kamu pernah buat benda yang aku tak suka. Pernah zalim kat aku lah masa dunia dahulu. Maka hari ni aku nak minta pahala daripadamu. Maka kita bagi pahala kita. Hak kita dah buat umrah ke haji ke sembahyang, bagi pahala kat dia. Orang ni pula, oh ni awak pernah memfitnah saya dulu. Awak pernah cerita hal saya dulu. Buruk saya dulu, awak cerita ke orang begitu begini. Maka hari ni saya nak minta pahala daripada awak. Maka diberikan pahala kepada orang tadi. Habis pula. Mari orang lain pula. Dulu pernah engkau ambil duit aku. Dan kau tak bayar. Hutang dengan aku. Tapi kau tak bayar. Hari ni aku nak mari ambil pahala daripada engkau. Maka dibagi lagi. Bagi. Lah sekali tak ada sikit pun pahala yang ada pada diri dia. Habis bagi ke orang tu. Bagi ke orang ni. Lah sekali tak ada. Tinggal tubuh dia. Maka dosa orang tadi akan dihimpunkan, akan dihumban ke atas kepala dia. Dosa orang dia yang dia zalim itu akan diambil dan diletakkan atas kepala orang yang zalim tadi. Maka dia buat balik apa? Dia balik dosa orang. Lalu ditendang terjun ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab masa atas dunia dahulu, dia tidak memaafkan orang. Dia tidak minta halal daripada orang. Dia tidak minta ampun daripada orang lain. Maka dia berhutang dengan orang tersebut. Dan di akhirat, dia akan melunaskan segala hutang-hutang orang. Akhir sekali, dia menanggung dosa-dosa orang. Lalu dicampur ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan kita ni tak termasuklah orang-orang tersebut yang kita panggil orang muflis. Orang muflis di akhirat. Orang muflis dunia ni jenis apa? Jenis duit tak ada. Orang bankrupt. Nabi tanya sahabat, kamu kenal ada orang muflis? Ya, kami kenal, wahai Rasulullah. Orang muflis ni orang yang tak ada duit lah. Lalu Nabi jawab, orang yang muflis sebenarnya ialah orang yang balik ke akhirat nanti dalam keadaan penuh dengan pahala, penuh dengan ibadah, penuh dengan kebaikan. Tapi dia banyak berhutang dengan orang. Dia banyak beri pahala kepada orang. Dia banyak hubungan dosa dengan orang. Maka dia beri pahala-pahala yang dia ada kepada orang yang dia berdosa tadi. Kemudian dosa orang tu akan dicampur ke atas kepalanya. Dan akhir sekali dibawa ataupun dimasukkan dia ke dalam api neraka Allah SWT. Kita kena ingat tu. Dalam pada kita duduk beramal ibadah ni, hati-hatilah dosa kita dengan orang. Jangan banyak dosa dengan orang. Kalaulah kita tahu kita banyak dosa dengan orang, pergi minta maaf awal-awal. Nabi suruh cepat-cepat pergi minta maaf. Kalau barang tu kita curi, pulangkan balik lah bos. Duit tu, harta benda ke apa ke, hak orang ke tu. Walaupun sebatang kayu sugi. Kayu sugi panjang mana? Macam tu. Sugi. Hak tablik tu duk guna. Kita curi batang kayu sugi pun kena hantar balik kepada tuan dia. Apatah lagi benda-benda lain hak mahal-mahal.
Kita selamba ya, dah ambil orang. Dah ambil orang ni biasalah kita dah ambil orang ni. Betul tak? Hati-hati zalim ni. Jangan ada berlaku zalim. Kita ingat lagu tu. Ada satu soalan. Orang tanya lah, saya dulu, masa muda-muda dulu, saya pernah curi buah apa benda dia tanya apa tu? Buah apa benda? Salak apa? Buah salak lah. Saya berhenti di tepi jalan. Lepas tu saya tengok pokok salak. Tahu kenal tak pokok salak Kenal tak? Buah hitam. Hak merah tu tak sedap, hak hitam tu. Salak madu. Lalu dia ni lapar Dia pun pergi ambil buah salak tu. Lepas tu dia makan. Lama cerita tu Dia tak tahu tuan siapa. Dia ambil, dia makan. Lepas tu lama tu baru dia tahu, aku pernah makan buah salak orang. Tapi aku tak tahu tuan dia siapa. Aku tak pernah minta dengan tuan dia kata. Lepas tu dia tanya, ustaz macam mana ni? Saya jawab lagu tu. Jawab hak kita berhutang tadi, kena bayar balik lah. Lepas tu kita nak bayar mana? Tuan dia tak tahu mana, tak tahu siapa. Kita bayar siapa-siapa. Dan niat kita bayar balik kepada tuan dia. Aduh. Ingat tu, benda lagu tu pun Tuhan ambil kira. Usah lagi kata benda besar-besar. Hak orang. Walaupun kayu sugi sebatang, walaupun buah salak setangkal sekalipun, itu dikira hak orang, maka kena pulang balik. Kalau lama dah berlaku kalau peristiwa itu, kita kena bayar kepada orang yang berhak. Siapa dia? Pada fakir miskin lah. Kita niat, aku ni bayar hutang kepada orang yang aku ambil salak dulu. Aku pernah buat ni, aku pernah ambil orang ni. Maka hari ni aku bayar balik kepada orang ni, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa yang aku telah lakukan itu. Lalu tu. Ni kita curi buah sawit. Buah sawit. Dah buah sawit mahal sekarang ni. Berapa sekilo pula dah. Setan berapa setan? 700 lebih. 1,400 dah. Mahal daripada emas. Mahal daripada emas. Mahal daripada orang nak kahwin ni. Pasal apa? Melambung harga buah sawit. Dah berlambak duk ambil buah gelai. Duk curi orang buah gelai. Masuk kebun orang, duk curi buah gelai. Bubuh dalam guni, bubuh dalam plastik, lari, pergi jual. Hak orang. Kita kata tuan dia tak peduli dah benda tu. Tak peduli apa kata dah. Tanah dia tu, milik dia, mana boleh ambil. Tuhan tak pernah melupakan kita, kita pernah melupakan Allah SWT. Ibarat kata pelanduk tak melupai jerat, tetapi jerat tak pernah melupai pelanduk, tetapi pelanduk melupai jerat. Kita selalu lupa hak kita buat tu. Kita tak ingat dah. Tapi Tuhan tak pernah lupa apa yang kita lakukan semasa di dunia ni. Maka kita kena muhasabah. Cek hak siapa yang kita pernah curi, ambil orang, pulang baliklah. Halalkan makananku. Minta lagu tu. Istihlal, istahalla, makna minta halal. Curi baju orang. Kena minta halal, pulang balik. Curi apa lagi? Curi beras orang. Sampai beras pun dia bedal. Curi apa lagi? Banyaklah kita curi-curi hak orang ni. Curi hak orang yang lain. Patut je layak, dia yang layak menjadi orang ni. Dilantik, kita pergi ambil hak dia, kita tipu dia, kita pergi ambil tempat dia. Tu juga dipanggil zalim. Patut kita dapat kerja tu, tapi dia pergi ganti tempat kita. Itu juga
Zalim, jangan nak ambil hak orang. Tuhan tidak pernah melupai kita, kita aja yang selalu melupai Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya jika ada baginya amal yang saleh, nescaya diambil daripadanya dengan kadar zalimnya, dan jika tiada ada baginya berapa kebajikan, nescaya diambil daripada segala kejahatan orang yang zalim itu, maka ditanggungkan atas batang lehernya. Letak atas batang leher orang yang melakukan dosa tadi, lalu dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka dunia ni tak berapa panas sangat, kan? Neraka dunia ni maknanya api lah. Api yang kita dulu guna pakai tu. Itulah neraka dunia. Kena hatu pun panas dah. Masuk hospital ICU, kena api panas. Tu baru kena api panas kat lengan kita, kat paha kita. Kalau kena api neraka Allah Ta'ala, di akhirat nanti tak ada ICU dah. Berkecai dalam tu. Mana ada ICU? Di akhirat nanti tak ada dah. Nak menyorok kat mana? Tak ada tempat menyorok. Kalau dosa-dosa lah, masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Kepanasan 70 kali ganda api di atas dunia. Ingat tu, api yang kita nak pakai sekarang ni, panasan api neraka 70 kali api yang sekarang kita nak pakai. Kalau kita kena api yang panas ni masuk ICU, di akhirat tak ada lah. Masuk neraka terus. Minta halal tu. Masuk saya sendiri lah. Minta halal daripada orang yang kita lakukan dosa tadi. Doa orang yang kena zalim mustajab belaka. Jikalau orang itu kena zalim itu orang fasik, walaupun dia ni orang jahat. Orang jahat kita kata, oi budak jahat tak apa, aku ambil barang dia tak apa. Dia budak jahat. Tak boleh. Walaupun dia jahat tak boleh. Ambil barang orang. Ni orang gila ni tak tahu apa, ambil barang dia. Nak ambil barang dia. Dia orang gila, dia ada hak dia. Dengan nak ambil. Ni anak yatim ni, tak apa, mak pak dia bukannya ada pun dah mati dah. Kita ambil Allah Ramadan dah. Jangan nak ambil, dia ada hak tu. Minta lah dengan dia. Jangan main-main hukum agama, jangan nak main-main. Demikian tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah, katanya Nabi bersabda, da'watul mazlum mustajab wa in kana fajran fa bujur ala nafsi. Yang tak maknanya kejahatan ia adalah yang dia buat itu, bukan melibatkan orang lain. Hak jahat dia yang menanggung. Yang pasal apa yang kita duk ambil hak dia tu? Pasal apa yang kita nak ambil dia? Macam orang kafir, orang Cina lah kita nak ambil. Pasal apa? Pasal dia orang Cina? Pasal dia orang kafir? Tak boleh ke tu? Tapi kalau kita curi buah apple, buah oren. Buah oren, hak perasan tak? Hak Cina duk menyembah tu. Ada tak siapa di sini pengalaman dia curi buah oren? Cina duk menyembah. Apa pasal yang lapak sangat? Buah oren hak Cina duk menyembah pun mau makan. Hak dia bagi kat Tuhan dia. Kalau saya tobat lalu saya tak makan. Hak tu pun nak makan. Apa hukumnya? Dia kata tu nak bagi kat toko ustaz dia dah. Bukan kira curi Bukan curi apa tu? Curi ke tak? Curi. Halal. Boleh tak? Biasa ada pengalaman ni? Sini mana ada toko Cina? Ada toko ni? Tak ada lah. Siapa dia ada pengalaman? Jawabnya curi. Jawabnya curi. Walaupun dipersembahkan untuk patung. Curi juga. Orang. Dia kira mudah. Di sisi Tuhan besar. Batu banyak lagi lah nak cerita bab ni. Banyak lagi lah.
Tanya sendiri tanyalah nak kait dengan zalim ni. Kita nak tanya apa, tanyalah. Saya pun nak bagi contoh banyak sangat berlambak. Benda-benda zalim ni berlambak lah. Berak tak ni? Berak tak cuci je no. Berak dalam jamban. Kita tak cuci. Kita berak gitu Apa hukum? Tak boleh. Apa tujuan kita macam tu? Cucilah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Tuhan amat suka kepada orang yang bersih. Bukan dosa buat lagu tu. Dosa lah kita biar lagu tu tak baik. Ni dalam ni pun. Dalam surau kita jangan buang sampah mengata-kata. Buang sampah mengata-kata dosa juga. Rumah Allah ni. Nyamuk sekok kena buang kat luar. Nyamuk tak boleh buang lah tu. Kita potong kuku, buh dalam surau. Biar ke tu. Tak boleh, tak baik. Potong kuku, buang kat dalam, keluar. Potong kuku, jangan buang je. Ni tempat sujud orang Islam. Ni tempat kita. Ni, hak kita duduk sujud sekarang ni, tempat yang mulia. Bila kita mati nanti, ni akan menangis. Tempat yang kita duduk sujud ni menangis. Pasal apa mau menangis? Kata malaikat. Tak ada dah orang ni duduk sujud atas aku. Tempat sujud kita. Tempat yang mulia. Jangan buang apa-apa sampah atas tempat itu. Dan banyak lagi lah cerita-cerita yang dosa, yang tak baik, yang perlu kita jauhi daripada hidup kita. Jangan buang sampah dalam tanah orang. Buang sampah dalam tanah orang. Tepi tanah kita, tanah orang. Kita buang daun sawit. Lancar tu tanah orang. Ingat tidak dosa lah tu. Buang sampah ke tu dalam tanah orang. Tak boleh buang sampah dalam sungai. Semua dia ambil kira. Dalam sungai jangan dia buang. Pampers budak, pampers mak pun dia buang dalam tu. Pampers orang tua pun dia buang dalam sungai. Ingat apa tu? Orang nak minum air tu. Ikan-ikan habis mati. Berdosa hukumnya. Jangan buang sampah merata-rata. Kita orang Islam kena tahu perkara-perkara ni. Sekecil-kecil benda pun diambil kira, apatah lagi sebesar-besar benda. Curi orang berjuta-juta lagi lah. Tu lagi dah tak terkira dosa dia. Ni pun jangan duk nampak mudah. Jangan duk anggap mudah. Sebab benda berkenaan dengan hak akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat di akhirat nanti negara keadilan. Dunia ni tidak pernah adil. Tak ada keadilan dunia ni. Carilah duduk mana-mana pun mesti ada penindasan dunia. Mesti ada penindasan di dunia ni lah. Tuhan jadikan dunia ini tempat yang paling hina sekali. Bila dicipta dunia ini, malaikat tak mau lihat dunia. Pasal apa? Dunia ini tempat yang paling hina. Di sinilah tempat lahir kita. Di sinilah tempat kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka tempat hina. Ni dunia ni. Kalau kita tak mindah orang tindah hina. Di mana keadilan? Tak ada keadilan. Tak ada. Bila berlaku keadilan? Di akhirat nantilah berlaku keadilan, tuan-tuan sekalian. Keadilan akan berlaku di akhirat nanti, insya-Allah lah. Maka kita orang baik-baik ni
kena tengok hak kita tak perasan tu nak macam mana kan. Afallahu amma salaf. Tuhan mengampunkan dosa-dosa kita yang lepas, insya-Allah. Hak lepas-lepas, hak kita bodoh dulu, hak kita tak tahu apa dulu, insya-Allah Tuhan ampunkan dosa itu. Tapi dah betul-betul kita buat salah, jelas dah kita berhutang dengan orang, kita tak mau bayar. Pasal apa tak mau bayar? Apa salah dia? Pasal apa kita buat lari hutang orang, kita tak mau bayar hutang orang? Pasal apa? Besar. Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut, kata bank. Memang kena bayar hutang orang. Tambah sekali berkenaan dengan harta lah. Harta ni memanglah, manusia ni dengan harta nombor satu. Kita hidup ni dengan harta. Berapa rupa sangat orang nak cari ilmu agama ni tuan-tuan. Banyakkan harta. Kita menzalimi orang kerana harta. Menega. Jangan duk tipu orang. Itu zalim namanya. Makanan hak semalam, kita kata hak hari ni. Tipu. Nampak? Tipu ke tak? Tipu. Hak semalam punya dia perangat. Dia panaskan balik. Dia kata hak hari ni hak baru. Penipu. Maka penipu itu termasuk dalam perbuatan zalim. Lepas tu mana dia hak betul hak mana betul? Hak menega Nabi. Ikhlas kepada Allah SWT. Ni saya menega ni hak semalam ni, nasi ni semalam. Ada tak orang kata lah tu? Siapa dia nak beli nasi dia, taubat lahum orang tak makan dalam kedai tu. Ni saya hak semalam saya ambil ni, saya campur-campur, saya jual. Tak mau lah. Lari dia. Dia takut lari pelanggan. Sebenarnya itulah niaga yang paling jujur. Tu niaga yang paling jujur. Kita daripada hasil duit yang kita niaga tadi, kita beri balik orang makan anak-anak bini kita apa sebagainya, maka dikira duit tu duit yang tidak bersih. Duit yang tidak bersih. Walaupun kita berniaga sekalipun. Sedangkan berniaga itu 9 daripada 10% adalah rezeki. Sebenarnya itulah rezeki, tapi tidak kena jangan cara, maka dikira haram. Durian ni hak tak elok, kita kata elok. Pasal apa? Pasal kita nak up dia punya harga. Hukumnya haram. Ingat baik-baik. Kita dengan berniaga ni kena hati-hati lah. Sebab tu niaga yang paling bagus, berniaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi mana dia ada menindas dalam niaga. Ihtikaf kan. Mana Nabi menindas? Nabi ada tipu orang berniaga. Nabi tak pernah tipu orang. Kita orang sekarang ni berniaga, banyak duk tipu orang. Banyak dia tipu orang. Dia ambil hak elok sikit, dia campur dengan hak tak elok. Lepas tu dia jual. Dia nak perhabis hak tak elok. Inilah kena hati-hati lah nak. Kena hati-hati benda-benda macam ni. Andanya kita janganlah melakukan kezaliman kepada orang lain. InsyaAllah masuk dah? Masuk dah? Dah lagi? Lama Rasa macam lama Masuk isyak? Saya pasal nak tunggu isyak ya. Sini kita tak kedengaran azan. Pasal jauh sangat daripada dunia luar masuk ni. Dia masuk kampung lorong, jauh dengan masjid. Tak dengar orang azan. Azan lah. Baru azan. Itulah kesimpulannya malam ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan melakukan kezaliman. Zalim ni zalim sebenarnya. Bahasa Arabnya zalim. Kita orang Melayu dia sebut zalim lah. Orang Melayu payah, dia tak boleh nak tebal-tebal sebutan dia. Zalim.
Sebenarnya zalim, kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu akan diadili di mana? Di akhirat nanti. Maknanya orang yang dizalimi itu mustajab doanya. Mustajab doanya. Siapa yang kena zalim, dia doalah. Tu. Doalah supaya Tuhan pertunjukkan ke atas zaliman yang berlaku. InsyaAllah adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi boleh faham lah. Boleh nampak lah tu. Kalau tak nampak lagi, cakap Melayu dah ni. Ada persoalan apa-apa? Orang perempuan, tak ada soalan. Dia tak ada soalan. Tak ada soalan. Jemaah kita pun seorang-seorang tak ada. Pandak tak ada lah. Buat siapa lagi? Orang seorang-seorang pakai tak ada. Hak berganti tak ada. Hak mati ramai. Jadi saki baki umur kita ni, kita jagalah hatu lah. Walaupun kita ni orang yang beramal ibadah. Tahu memanglah kita orang yang beramal ibadah. Rajin semayang, rajin puasa. Tapi ingat, hutang dengan orang. Tak kira lah hutang duit kau, hutang apa sekalipun. Hutang yang paling dahsyat sekali, hutang tu hutang apa? Hutang rimba? Tak. Hutang mengumpat. Tu. Tu kena jaga tu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, Nabi kata. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah bercakap baik ataupun dia diam. Kita cakap baik tak berapa sangat tu. Banyak bercerita orang. Hatu jaga-jaga tu. Hatulah hak kita ni. Hak berat, hak berlaku atas diri kita tu. Hutang dengan orang. Tu kena jaga. Kita nampak bagus, sebenarnya tidak bagus. Tu payah nak lari tu. Payah nak lari tu. Boleh kata majoriti tu jaga. Orang yang paling baik orang mulut tak ada. Dah mulut tak ada. Pendiam Orang pendiam bagus. Orang pendiam ni dia. Kita nampak teruk dia ni. Pendiam sungguh. Rupanya payah nak dosa orang tu. Payah nak kena dosa orang tu. Pasal apa payah nak kena dosa? Mana dia bercakap banyak? Dosa mulut tak ada lah. Dosa lain lah kalau ada pun. Dan orang yang paling tak ada dosa sekali, orang bisu. Lagi orang buta. Bisu dah lah bisu. Buta pula, kita tengok odoh lah atas dunia. Dah lah bisu, buta pula. Kita keji dia. Sebenarnya dia lah tak ada dosa. Yang banyak dosa kita. Jadi itulah saja untuk malam ini. Saya mohon maaf lah atas kekasaran bahasa, kesilapan kata dan sebagainya. Hanya yang baik itu adalah daripada Allah SWT, dan yang tak betul itu daripada saya sendirilah. Jadi lepas pada isyak nanti, insyaAllah kita buat tahlil ringkas. Kemudian kita nak baca apa? Nak baca Yasin ya? Nak baca Yasin. Surah Yasin dah? Dah. InsyaAllah dah. Lepas isyak kita tahlil sekejap dan kita baca Yasin insyaAllah. Itulah saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafurraqna min ba'dihi tafurraqan ma'suma wa la tabi' syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bawa sikit masuk juga.